Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Harap-harap semua dalam keadaan baik, sihatlah ya. Okey, baik. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekali lagi hari ini dapat kita bertemu dalam kelas PDPR kita. Okey, hari ini kita akan membincangkan tajuk 4.0 peraturan IEE. Okey, IEE ini ialah Institute of Electric and Electronic, satu badan yang mengawal selia semua perkara-perkara berkaitan dengan elektrik dan elektronik di peringkat dunia ataupun peringkat antarabangsa. Okey, tajuknya peraturan IEE berkaitan motor, merujuk kepada Kertas Penerangan EE 3202-2012 C04 P3/4 pada muka surat 90, 91 dan 92. Jadi awak boleh buka dan rujuk muka surat tersebut, okey, sambil menonton video PDPR ni. Okey, baik, kita teruskan lagi. Okey, baik. Okey, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat, yang pertama, menjelaskan sekurang-kurangnya 3 dari 7 peraturan IEE, iaitu Institute of Electrical and Electronic, berkenaan dengan motor elektrik. So, ada satu sahaja kita punya objektif pembelajaran pada hari ini. Baik. Okey, tengok seterusnya 4.0. Okey, 4.0 peraturan IEE, iaitu Institute of Electrical and Electronic, satu badan antarabangsa yang mengawal selia semua perkara-perkara berkaitan dengan elektrik dan elektronik. Okey, berkaitan dengan motor elektrik. Baik, dia kira macam peraturan ataupun undang-undang lah yang dipakai di seluruh dunia. Okey, peraturan-peraturan IEE yang berkaitan dengan motor elektrik adalah merujuk kepada, okey, kita tengok ni perkara. Yang pertama, peraturan 467 6 dan 4677. Okey, yang kedua, peraturan 4732. Okey, 4732. Yang ketiga, peraturan 552 1 hingga 552 4 ke 3 rasa. Okey. Baik, selain daripada itu, ia juga merujuk kepada peraturan elektrik 1994, peraturan 17/2. Okey, IEE ini ialah peraturan badan antarabangsa. IEE ini ialah peraturan badan antarabangsa. Manakala di Malaysia, selain kita menggunakan IEE, kerajaan juga melalui Suruhanjaya Tenaga ada menyediakan peraturan-peraturan yang diguna pakai di Malaysia sahaja berkaitan dengan tambahan kepada peraturan IEE, antaranya ialah peraturan-peraturan elektrik 1994. Okey, baik. Okey, kita tengok dulu peraturan IEE, Institute of Electrical and Electronic, berkaitan motor. Okey, kita tengok peraturan 4677. Okey, keterangannya, setiap motor elektrik mestilah mengadakan switch pemencil, iaitu emergency stop button ataupun switch, bagi memutuskan bekalan ke motor, ke pemula motor, ke litar kawalan dan sebagainya. Switch pemencil ini hendaklah dipasang di tempat yang mudah dicapai. Okey, jadi setiap motor tu, terutama motor industri yang melibatkan industri, mesti ada emergency stop button. Okey, kalau awak nak tengok emergency stop button, contohnya macam motor dekat pam minyak. Kita pam minyak tu sebenarnya dia menggunakan motor tu untuk dia pam minyak tu masuk ke dalam kita punya tangki. Kalau awak perasan situ ada satu butang merah. Kalau berlaku emergency, dia akan tekan butang merah tu dan dia akan stopkan dia punya shutdown dia punya operasi. Okey, baik. Okey, seterusnya peraturan IEE 473 2. Okey,
berkenaan dengan peranti pelindung boleh disambung ke mana-mana litar di sepanjang pengalir litar akhir motor dengan syarat tiada cabangan litar. Oleh itu, peranti ini boleh dipasang di tempat yang mudah dicapai. Banyak typing error, sorry. Okey, jadi peranti pelindung berkenaan dengan peranti pelindung. Okey, ini yang kita akan buat, ini yang kita akan belajar nanti. Peranti pelindung untuk motor. Maksudnya memang dah ditetapkan dalam peraturan IEEE. Okey, supaya setiap motor dan juga setiap alatan elektrik lah, terutamanya yang berkaitan dengan industri, okey, mesti mempunyai peranti pelindung. Okey. Peraturan 4766. Peraturan perlindungan litar pintas hendaklah dipasang di tempat berlakunya penurunan keupayaan membawa arus, iaitu di papan agihan. Peranti pelindung ini juga boleh dipasang pada bahagian beban dengan syarat jarak di antara peranti pelindung litar pintas dan titik mula keupayaan membawa arus menurun tidak melebihi 3 meter. Okey, jadi peranti pelindung litar pintas. Ini dia punya RCCB. Okey, ataupun MCB. Peranti pelindung litar pintas ni ialah MCB. Okey, dipasang pada kata apa ni, pada papan agihan di litar akhir. Okey. Baik. Okey, seterusnya peraturan IEE 5521. Okey, peraturan IEE 5521. Okey, kadaran arus kabel yang digunakan untuk membawa arus permulaan, arus larian dan arus beban motor hendaklah sekurang-kurangnya sama dengan kadaran arus beban penuh motor itu. Maksudnya kat sini, arus beban penuh ni ialah arus maksimum, arus yang digunakan apabila motor berkendalian secara maksimum. Ada dia punya beban penuh dia. Dia punya keupayaan maksimum dia. Okey. Jadi dia menggunakan arus yang banyak. Jadi dia kata kat sini arus arus permulaan, arus larian dan juga arus beban. Itu kita dah belajar kan, ada litar permulaan masa kita nak hidupkan motor, kemudian apabila motor tu telah hidup, dia akan masuk kepada fasa larian. Okey, jadi arus permulaan, arus larian, arus beban tu hendaklah sekurang-kurangnya sama dengan kadaran arus penuh beban motor. Maksudnya kat sini tidak berlaku penurunan arus yang boleh menyebabkan litar pintas yang kita dah bincangkan sebelum ni tadi. Okey, baik. Peraturan 5522, saiz kabel bagi menyuap motor aruhan gelang gelincir atau motor aruhan berpenukar tertib hendaklah sesuai, sorry ni typing error, sesuai untuk menanggung arus permulaan dan arus beban penuh, kerana arus ini lebih besar daripada arus di pemegun atau stator. Jadi ini berkenaan dengan motor yang mempunyai penukar tertib. Penukar tertib ni banyak dia punya nama lah selain daripada penukar tertib. Kat sini dia gunakan gelang gelincir. Jadi dia punya saiz kabel bagi motor yang mempunyai penukar tertib tu, okey, mestilah lebih besar sebab dia menanggung arus yang lebih besar daripada arus yang berada di bahagian stator. Okey. Baik, peraturan IEE 5323. Okey, motor yang berkadaran lebih daripada 0.37 kW. Ni kuasa maksimum motor tu. Motor yang berkadaran lebih daripada 0.37 kW hendaklah mempunyai alat kawalan yang mempunyai perindung arus lebih, yakni beban lampau, bagi melindungi motor dan kabel antara alat kawalan itu dengan motor. Ini lanjutan daripada yang atas ni tadi, lanjutan daripada peraturan 552.3. Okey, maknanya yang berkadaran maksimum lebih daripada 0.37 kW mestilah mempunyai alat kawalan ataupun alat pelindung sendiri yang melindungi daripada penurunan arus, melindungi daripada lebihan arus. Okey, nanti kita tengok macam mana alat kawalan motor tu.
Okey, baik, seterusnya peraturan IEE 5524. Okey, tadi 5521, sekarang 5522, 5523 dan sekarang 5524. Semuanya berkaitan dengan motor elektrik. Baik, peraturan IEE 5524. Okey, setiap motor elektrik memerlukan alat kawalan yang berikut. Yang pertama, alat untuk mengelakkan motor dihidupkan secara automatik selepas kegagalan bekalan menggunakan pelindung tanpa voltan. Ketetapan ini bertujuan bagi mengelakkan bahaya apabila motor itu dihidupkan secara mengejut. Sebaik sahaja bekalan dipulihkan semula, kecuali di tempat tertentu yang tidak membahayakan. Motor itu boleh dihidupkan secara automatik. Okey, contohnya motor untuk kipas siling dan peti sejuk di rumah. Okey, sorry banyak typing error sini. Okey, baik. Yang ini berkenaan dengan dia menerangkan supaya motor terutama yang digunakan di industri lah, mestilah mempunyai alat kawalan bagi mengelakkannya. Okey, apabila berlaku trip elektrik ataupun bekalan diputuskan, motor akan mati. Okey, kerana tiada bekalan arus. Jadi apabila bekalan dipulihkan semula, dia mesti ada satu alat pelindung bagi mengelakkan motor itu dihidupkan secara automatik. Terutamanya macam dalam industri, bila hidup saja bahaya tanpa ada kawalan, sebab kita tak tahu bila elektrik itu akan dihidupkan. Okey. Jadi kecuali bagi tempat-tempat yang tidak membahayakan, contohnya seperti kipas siling di rumah dan juga peti sejuk. Kalau kita perhatikan kipas siling dengan peti sejuk kat rumah kita tu, kita shut down off, kadang-kadang elektrik terputus. Lepas tu bila kita sambungkan balik, kita onkan balik dia punya LCB tu, elektrik bersambung balik, maka dia akan hidup secara automatik. Kipas siling, peti sejuk, aircon. Jadi dia macam tu. Kalau motor yang mempunyai alat kawalan automatik ni yang tidak dihidupkan secara automatik, contohnya ialah mesin basuh. Mesin basuh bila bekalan mati tiba-tiba, dia akan mati sebab tak ada bekalan elektrik. Kemudian apabila bekalan dihidupkan, dipulihkan semula, dia tidak akan on secara automatik. Itu maksudnya tu. Yang kedua, jika terdapat lebih daripada satu kawalan yang digunakan untuk memberhentikan motor ketika keadaan yang berbahaya, kesemua alat tersebut hendaklah disetkan semula sebelum motor boleh dihidupkan. Ini tadi yang berkaitan dengan start stop button ataupun switch pemencil. Jadi kalau ada lebih, mungkin motor tu memerlukan 2 atau 3 alat kawalan. Jadi semuanya tu perlu disetkan semula sebelum motor dihidupkan. Yang ketiga, mengadakan switch pemencil ataupun emergency stop button. Switch pemencil hendaklah dipasang di tempat yang sesuai berdekatan motor. Jika alat itu jauh dari motor, alat pemencil tambahan atau alat utama yang boleh dikunci dalam keadaan mati atau safety lock perlu dipasang untuk menjamin keselamatan pengasingan lita semasa membaiki motor. Ini berkenaan dengan kadang-kadang kalau kita nak memperbaiki motor, yang pertama kena ada start emergency stop button. Kalau ada apa-apa berlaku, kita boleh terus tekan. Ataupun yang kedua, perlu ada alat tambahan yang boleh dikunci dalam keadaan mati ataupun safety lock. Kadang-kadang ada motor tu dia ada safety lock dia sendiri. Kadang-kadang bila kita, terutamanya teknik lah, dia hendak memperbaiki motor, mana tahu bekalan tiba-tiba terpasang, jadi perlu ada safety lock yang boleh lock motor itu daripada berputar dengan sendiri. Baik, selain daripada itu, ia juga berkaitan dengan peraturan elektrik 1994, peraturan 17/2. Baik, kita tengok. Peraturan elektrik 1974, peraturan 17/2, sesuatu motor hendaklah dikawal oleh suatu atau lebih peranti mula yang berkesan untuk menghidupkan dan memberhentikannya. Jadi ini bawah ni gambar peranti pelindung motor. Ini yang akan kita buat nanti ni.
Awak tengok ada start button mula, button reset, start stop button dan sebagainya. Ini kalau yang lebih canggih sedikit lagi lah. Okey, jadi alhamdulillah kelas kita telah berakhir. Okey, insya-Allah. Okey, kita boleh sambung